alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi hari ini kita boleh nak mula mengaji ilmu mantik, iaitulah kita akan mengaji kitab Mat Isawuji bagi Allamah Asiruddin Al-Abhari rahimahullahu ta'ala, seorang ulama meninggal pada tahun 993 Hijriyah, iaitu ulama Qarun ke-7. Jadi sebelum nak masuk kita Mat Isawuji bagi Asiruddin Al-Abhari rahimahullah ta'ala, terlebih dahulu hari ini sebagai muhadarah pertama kita mari kena permulaan ilmu mantik, terdiri daripada ta'rif ilmu mantik, hukum belajar ilmu mantik, tujuan belajar ilmu mantik, dan juga sikit daripada sejarah perkembangan ilmu mantik dari mana pada hingga sampai kita sekarang ni. Jadi insya-Allah pada muhadarah pertama boleh hadir tak baca kitab. Kita baca muhadarah yang kedua. Kita baca kitab pada muhadarah yang kedua insya-Allah. Jadi kita mulalah. Jadi mantik ni kelimah mantik al-mantik. Dah bahasa Arab panggil masdar mimi. Masdar mimi dengan makna al-lafz. Apa dah? Mantik al-mantik dia panggil masdar mimi dengan makna dua. Nah, iaitu makna dia bermakna al-lafz. Lepas tu satu lagi wa idrak. Jadi makna mushtarak, yufhamu bil ishtirak. Pertama al-lafz, lepas tu idrak, iaitu dapat. Kita dapat kalah, sebut tak kalah litah lepas kita ramai kalah. Kita sebut kata kereta, maka kita gamarlah lepas kita kereta, itu panggil idrak. Sebut kata handphone, maka kita telitahlah lepas kita handphone, itu namanya idrak. Lafz pada idrak. Ini asal makna kelimah mantik. Kemudian setelah mana mantik ni jadi satu ilmu, maka ulama ta'rif lah ilmu mantik. Jadi ta'rif mantik banyak ulama ta'rif, kita ambil ta'rif yang masyhur. Mantik apabila jadi ilmu ini saat ni kita bahas tentang masalah lafaz lah. Ni kemudian kita setelah mana mantik jadi satu ilmu, ulama bahas ta'rifnya ilmu yubhasu fihi an al-ma'lumat at-tasawwuriyah was-tasdiqiyah. Min haisu innaha tusilu ila majhul tasawwuri awit tasdiqi.
Tu. Ini takrif ni takrif hok mudah sikit. Insya-Allah kita sarah takrif lagi, kita tulis dulu. Jadi takrif ni takrif jadi mudah kita mubtadiin nak faham takrif. Oleh kerana takrif banyak takrif umatik. Maka ini kita hingga sikit takrif kita supaya kita berhenti dulu. Sebab kalau kita tak kenal ilmu, kita susah nak belajar. Kita kenal ilmu mantik ni apa dia. Dah. Jadi ada ilmu fiqh iaitu ilmu sakut paut dengan perbuatan mukallaf, cara nak amal ke mana, ilmu tauhid tentang masalah i'tiqad. Ilmu akhlak tentang masalah nak fikir hati, nak tahu tapi sifat mazmumah mana sifat mahmudah. Ilmu nahwu duk bahasnya bagi akhir bagi kalimah Arabiah apabila terkik di jumlah. Dah. Ilmu mantik kita tulis sudah dulu. Bak kena rabuh. Tak ada lah kena pakai buk, tak ada itak. Kita nak dobek itak tak ada. Kena pakai buk suku. Dah. Jadi kalau kita nak dobek lagi itak tu penuh itak saya, kita kena pakai buk suku. Tu ada dobek. Tengok dah. Baik, kita tengok. Kalau itu mantik satu ilmu yang duk dibahas. Nah, duk bahas tentang maklum, tasawur dan tasdik. Maklum ni kita tahu dah, benda kita tahu. Benda yang kita tahu panggil maklum. Benda kita tahu dah. Nah, panggil panggil maklum. Maka ilmu manusia, ilmu insan ataupun ilmu hadis ataupun ilmu insan yang agak ia tak lepas dari dua ni ya. Sebab ikutlah orang tak lain ke jahil ke dua, ada tasawur, ada tasdik. Dua ni ilmu manusia. Mari dah lain jahil. Artinya sebut tu manusia insan ni dia ilmu dari dua tu lah. Nah, kita abun ni dah. Ya, ilmu manusia ada dua ni ya. Kali pun kita kata dia tu aling, dia tu jahil, dia tu tak tipu. Manusia dua ni. Tasawur, tasdik. Ni panggil dah. Kita nak bahas dalam takrif tak ada. Tasawur, maklumat tasawuriyah. Apa makna tasawur? Dan juga apa makna tasdik dalam takrif ni? Tasawur ialah idrak makna mufrad. Dapat makna mufrad ataupun idrak hak ni masyhur. Satu lagi idrak syai' bila hukmin. Dah. Jadi kita dapat makna mufrad seperti kita dapat ka idrak, seperti kita dapat makna apa? Makna insan. Seperti kita dapat makna insan. Apa insan? Hayawanatik, bi annahu hayawanatik. Ni panggil tasawur. Ya tak? Jadi kita dapat makna mufrad ni, insan ni panggil mufrad. Seperti kita dapat makna apa? Makna al-qalam. Apa makna kalam? Alatul kitabah. Alat untuk menulis. Betul tak? Artinya ilmu kita tak lepas kita hari ye litas sel otak kepala kita ada benda ni, benda mufrad. Kalah, bau, baju, seluar, kepiah. Nasi, lauk, ikan, air, daging. Semua tu benda mufrad lah kau dah. Jadi kita sebut pak kita gambar kepala, sebut gambar kepala, sebut gambar kepala. Itu dia panggil tasawur nama dia. Betul? Jadi kalau kita nak buat misal banyak ni kolam panggil makna mufrad. Apa lagi? Banyak. Kalau kita nak buat contoh kereta tu, kereta ni kita kalau kereta apa? Tetengah pakaian baju tu, baju ni. Seluar tu, seluar ini. Oh, banyak. Itu makna kita dapat makna tersebut tu, itu dia panggil tasawur. Kalau kita nak bahas ilmu, kalau kita nak bahas betul ilmu tasawur, ising, harah, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu', hadis mauquf.
semaya, zakat, puasa, haji, nikah, tolak, kholong. Semua tu tasawur lah kau tu. Semua tu panggil tasawur. Kalau kita nak bahas hak tu, kita tak benda-benda ilmu. Hak lafaz hak sebut saat ni dah, dia panggil ilmu tu. Kalau sebut tak ising, kita litah daripada kita, tasawur. Sebut tak fi'il, litah kepala kita, tasawur. Sebut tak harah, litah saya, tasawur. Sebut kata hadis maudhu', litah kepala kita. Sebut kata apa lagi, semaya, rukun semaya, semua tu panggil tasawur. Dan tasdik lawan kita tasawur, iaitu idrak, wuku'un nisbah, wuku'u nisbah hukmiyah. Kita dapatkan berlakunya nisbah hukmiyah. Seperti kita kata, kita dapat idrak apa? Zaidun qa'im. As-salah wajibah. Al-mubtada' marfu'. An-nar muhriqah. Banyak. Malah nak contoh pak ni dah. Contoh kita tasdik ada cukup pak dah. Tasdik ni maklumat kita lah kan, ni ilmu hak kita. Saat ni ilmu kita boleh tasawur. Ilmu hak kita harian kita duk ikut celak hantar pak lu dah tasawur. Cah, aku nak pergi beruhigi, ambil ubat beruhigi, tasawur. Ubat gigi, tasawur ubat gigi. Masuk bilik air, sabun, ambil sabun. Shampoo. Dah. Ilmu manusia lagu tu. Sebut tak manusia lagu tu, sama dia jahil kau, aling kau, budak kau, ketua kau. Sebut tak insan lagu tu lah. Panggil kejadian dia. Tu hewi lagu tu. Sifat semula jadi dia. Tasawur. Dan juga tasdik. Tasdik ke apa? Idrak wuku' nisbah hukmiyah. Kita dapat berlaku apa? Nisbah hukmiyah. Kalau itu nisbah hukmiyah lagu mana? Sebelum lagi contoh ni, kita ke sini dulu. Boleh kabur ni dah? Tak boleh. Tak ada, tak ada. Kena makan buku. Tak ada kan, tak ada buku, tak ada klik merajak. Tak faham. Dah. Kalau gitu nisbah hukmiyah ni, berartinya tasdik. Sebab kita ambil contoh sah. Zaidun qa'im. Dah. Jadi nak panggil tasdik, pertama you kena tasawur Zaid. Yang kedua kena tasawur qa'im. Tasawur saat ni. Zaid diri. Berarti kita nak telitah diri Zaid. Tasawur Zaid, kita kenal dah Zaid. Yang kedua kita tasawur diri, gapo rupa diri. Jadi palah dak langit, kaki turun bawah, tu panggil qiyam. Tak? Yang ketiga kena tasawur juga. Nisbah. Apa nisbah? Apa makna nisbah? Jadi sifatul qiyam li Zaidin. Sifat qiyam ni, sifat qa'im ni hidup di Zaid. Itu dipanggil nisbah. Sebab Zaid suku, qa'im ni suku. Lain tu. Berarti kita kena tasawur Zaid satu, kena tasawur qa'im satu. Yang kedua, setelah mana kita tasawur pula dua ni mari hidup sekali. Sebab qiyam ni panggil sifat. Kita tasawur pula atas sifat ni, qa'imun bi Zaid, duduk di Zaid. Yang kepaknya wuku' nisbah, berlakunya nisbah ni, nisbah qiyam di Zaid. Aula wuku', berlaku ke tidak berlaku? Zaid diri tu. Kita tengok, Zaid diri, apa panggil wuku'. Kita tengok Zaid tak berdiri, apa panggil la wuku'. Tidak berlaku. Kalau gitu, berlaku dengan tak berlaku ni lah, ini panggilnya tasdik. Ni panggil tasdik. Inilah panggil tasdik. Faham tak? Berarti sebelum kata nak berlaku ni, kita tak Zaid diri, kita tengok Zaid duduk diri tu tengah padai.
Zaid berdiri. Jadi sebelum kita kata nak kata Zaid berdiri, kita kena tasawur dulu Zaid. Kena tasawurnya qaim. Kena tasawur nisbah. Apa nisbah? Sifat Zaid qaimu bi Zaidin. 3 semua tasawur situ. Setelah mana tasawur sudah, nisbah ni deh. Qaimu bi Zaidin, berlaku ke tak berlaku? Kita tengok, oh Zaid berdiri, wukuk. Tengok Zaid tak berdiri, la wukuk. Maka dua ni panggil tasdik kedua. Wukuk atau la wukuk. Kita tengok, mana Zaid tu tidur tu, tak ada berdiri dia. Dia panggil la wukuk, tak ada berlaku ni. Panggil tasdik. Ataupun Zaid berdiri sungguh. Duduk berdiri dengan panah tu. Kerana memang lewat ngaji, duduk berdiri dengan panah. Tasdik juga. Ni panggil tasdik. Berartinya ilmu kita luar ni hari ye tasawur gambar gapo saja tasawur. Pergi beli mun nak pergi kedai, pergi beli itu satu, beli sabun basuh. Pas kita pergi beli tu, kita gambar lepas lah pergi make sabun basuh. Tasawur lah tu. Bagi beli tu tasdik. Lepas tu kita kata misalnya nak sabun apa? Sabun kita kata sabun jihad apa? Jihad beris. Nak beris. Kita tengok tanya je. Kita tanya beris itu sabun beris dah ke tak? Dia tak ada. Tak ada apalah, kita buat klik tengok tu. Jadi tak ada belilah. Jadi hak tu tak panggil dah hukum dia panggil duk tasawur lagi. Hak tasdik ni kena ada dua ni. Zaidun qaim. Pergi pula as-solah wajibah. Contoh solah yang bedah. Jadi kita nak kata as-solah wajib, pertama kita kena gamal solah. Gamal melalui takrif. Apa makna takrif solah? Bahagia dia. Gamal dah semaya. Wajibah kena gamal pula wajibah. Wajib apa wajib? Berarti kena gamal. Tasawur wajib. Setelah mana tasawur wajib? Qiyam wujub lis solah. Jadi as-solah wajibah. Sungguh ke tak sungguh? Tengok. Oh ya. Jadi as-solah wajibah ni wukuk. Ya sungguh. Tasdik. Al-mubtada' marfu'. Pertama nak kata kena gamal mubtada'. Apa dia mubtada'? Kita tasawur dulu mubtada'. Dia kena tasawur dulu. Kena kenal dulu. Oh, tok nahu kata ismu. Ini. Dah. Yang keduanya marfu'. Apa marfu'? Nak kata mubtada' rafu', mubtada' hukum rafu', gapo rafu'. Hanya gambar dulu. Baru tengok wukuk kau tidak wukuk. Ya wukuk. Sebab al-mubtada' marfu' hak, benar. An-nar muhriqah. Nak kata nar muhriqah, nar ni api. Muhriqah ni menghanguskan. Kalau gitu nak kata nak muhriqah kena gambar nar. Kena malu, kena tasawur dulu. Gambar tu dipanggil tasawur. Muhriqah kena gambar kat rupa muhriqah. Lepas tu kita isbatkan sifat qiyamul ihraq linnar. Jadi sifat ihraq tupai api. Tu baiklah. Lepas tu kita tengok berlaku tak berlaku anak muhriqah sungguh tak? Sungguh. Tasdik. Ataupun tidak sungguh. Kalau tak sungguh pun panggil tasdik juga. Misalnya kita kata al-ma' muhriqah, boleh kita kata api menghanguskan. Al-ma' muhriqah. Kita kata al-ma' tergambar air. Muhriqah kita tergambar rupa muhriqah tu. Maka kita kata qiyamul ihraq lil ma'. 3 pula situ. Kita gambar wuku aula berlaku sungguh dah air menghanguskan. Tak berlaku air pun menghangus. Kalau tak berlaku pun panggil tasdik. Sebab tasdik ni ialah wuku aula wuku. Ni ilmu kita. Ilmu kita tak lepas pada dua ni. Ini kita ngaji ilmu, kita betul kira habis itu bahasa payah. Tapi kalau kita tak kira lagu tu, jadi masalah kutuat cara duk gi otak kepala kita lagu tu. Tasawur tasdik. Betul. Lagu tu duk gi. Nampak dah? Ini takrif di sisi jumhur. Tak ada nak panjang lebar bab khilafiyah. Sebab kita pun tak ada sebut. Kita pun tak ada. Kita sebut jumhur. Semua doa ni jumhur, yakni jumhur manatikah. Sahur dan tasdik. Nak kali ngaji khilafiyah, kita ngaji syarah ya insya-Allah lah. Dah.
Kita gambar tasawur tasdik. Gambar dia, tasawur pula. Ini panggil mabda'iyah. Sebab kita takrif apa ni? Duk bahannya maklum tasawur. Pera tasawur. Tasdik kita faham. Dah. Tasawur dua. Kita daruri nazari. Ni kita khakar ni kita kena wiyah di basic we ingat ni. Daruri nazari. Daruri apa makna daruri? Tak ada kena kira banyak. Kita tasawur tak kena kira banyak. Nasi, tak kena takrif nasi, tak ada berhajat dah. Beli nasi sebuku, beli nasi khabu sebuku, sudah. Jadi kita gambar nasi khabu di otak kepala kita. Betul? Nasi khabu tu, dia panggil daruri. Tasawur daruri. Dah. Lepas tu satu lagi tasawur nazari. Apa kita kata apa? Nazari, kita katanya maf'ulun bih mansub. Apa maf'ulun bih? Bukan kita maf'ulun bih tak? Mana di maf'ulun bih? Kalau maf'ulun bih masuk tu tasdik. Maf'ulun bih, syiah. Apa maf'ulun bih? Jadi kita tak telitah langsung maf'ulun bih. Dia panggil tasawur nazari. Jadi kena mikir. Maf'ulun bih. Apa maf'ulun bih? Hadir do'ih. Apa hadir do'ih? Maki, gapo maki? Madani, gapo madani? Nasikh, gapo nasikh? Mansukh, nama mansukh. Tak faham. Syita, syita'i, saifi, nama syita'i, saifi. Dah tak erti. Itu yang panggil tasawur. Memang sebut kita tak boleh tahan oleh Allah kepala kita. Nak ditah boleh agak kena mikir, kena duk kira masa panjang. Itu yang panggil tasawur nazari. Ialah pada nasi. Sebut nasi ada dah. Teo, ada dah teo. Pepsi, Pepsi lelah. Tasawur daruri, tak kena fikir banyak, tak kena duk royak. Coca-Cola, merah. Dah 7 Up. Udah plus. Dah. iPod kam. Dia panggil daruri tu. Dah, daruri lah kau tu. Semua tu daruri. Dah. Gi pula tasdik. Tasdik ada daruri, tasdik nazari. Daruri kita tahu tasdik wukuk nisbah ila wukuk daruri seperti as-sama' fawqana. Daruri. Tak nak kira banyak dah. Al-ard tahtana. Daruri. Langit tak kita. Kena kira lagi? Tak dah. Bumi bawah hitam nak kira lagi? Tak dah. Kenapa dah? Apa dah? Al-ab. Muqaddamu alal ibn. Pok dulu pada anak. Ya, fil wujud pada ada. Pok kena dulu pada anak. Tak kena kira banyak dah. Kena kira lagi pok dengan anak kata, pok dulu pada anak. Sungguh kedak. Mana dalil? Mana? Tak nak kira dah. Daruri. Pok dulu pada anak. Lepas tu satu lagi nazari. Nazari seperti kita katanya al-alam hadis. Yelah kedak dunia baru. Syok tu. Ni alam hadis. Kita nak menyabitkan baru dia alam. Ada orang kata kodeng. Hadis kat mana? Kena fikir lah, kena mikir. Allah. Nah. Kita kata mukhal apa dah? Qadir. Saya kuasa. Allah laisa kamisli syai'. Laisa kamislihi syai'. Yelah kedak tu tak sesuatu tu. Lepas tu jadullah tu kat mana tu? You mikirlah. Kena mikir. Tu. Dia panggil apa ni? Dia panggil nazari. Tasdik nazari. Kita nak kata-katanya Allah qadir wuku aula wuku. Kita tahu ya berlaku. Sungguh Allah qadir. Tasdik. Tuhan tak ada anak. Sungguh. Tuhan berhajat. Sungguh. Nak mikir. Tuhan tupai makhluk. Qiyamul hawadih bizati ta'ala. Terfikir la wuku. Bola wuku tasdik tak? Tasdik pula la wuku. Maka hak tu semua tu dipanggil nazari, kena mikir. Maka ilmu kita duk ngaji lama, duk ngaji 10 tahun, 15 tahun. Dua ni duk ngaji. Taswir nazari sana bisa. Mana? Taswir nazari. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia tak gambar. Orang tak ngaji dah tak erti maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Apa maf'ulun bih? Kena mikir maf'ulun bih.
Mana hadis doa? Kenapa dia doa duk kecek doa tak reti? Hadis sahih, apa sahih? Dia panggil nazari. Nazari tu bak kena mikir. Ialah nasi ni. Nasi nak mikir dah. Kena mikir ke nasi. Ai Pepsi, tak nak mikir dah. Atau panggil daruri, tasawuf daruri. Berartinya kita duk ngaji banyak-banyak tu, 10 tahun, 15 tahun. Duk ngaji dua ni ilmu tasawuf nazari, lepas tu tasdik nazari dua ni. Ada pohon ni. Hak ni tak nak ngaji lagi. Tahu tak? Hak ni tu hewi capak sekala budak kecil lagi tahu dah. Ha ni tasawuf daruri, tasdik daruri. Tak ada nak ngaji lah ni. Hak duk ngaji hak ni. Duk ngaji lama tu, duk ngaji lama, duk ngaji gapo dah ni sebab ilmu banyak. Tasawuf benda majhul ni banyak. Benda majhul ni banyak. Pada buat mana? Sama ada majhul tasawuf, sama ada majhul tasdik. Banyak. Tapi duk ngaji tak berhenti ke? Nampak tak? Tasawuf banyak, benda majhul banyak. Pas nak jadi maklum, mak maklum ni lah dia panggil dia kena tertib maklumat tak ni. Apa ilmu dia bahasa an maklumat tasawuriyah. Ni awit tasdikiyah. Lepas tu kita bahas mana? Kalau kita takrif sukat tu masalah andai yang kita kata mantik ialah takrifnya ilmu yo bahasa an maklumat tasawuriyah was tasdikiyah. Waduh kat tu. Jadi tauhid pun mantik, fiqh pun mantik, usul fiqh pun mantik, mustalah hadis pun mantik. Mantik be ilmu di dunia tak ada ilmu lain, mantik semua ada. Ilmu psikologi pun mantik, ilmu geografi pun mantik, ilmu fisik pun mantik. Sebab ia takrif kat atas. Maklumat tasawuf tasdikiyah. Nahwu pun maklumat tasawuf tasdik juga. Masuk aku. Fiqh pun maklumat tasawuf tasdik juga. Tauhid pun maklumat tasawuf tasdik juga. Jadi semua tu tak ada ilmu lain. Jadi tahmukawi hanya satu ilmu, ilmu mantik. Kalau kita takrif kat tu. Maklumat tasawuf tasdikiyah. Wadus kat tu. Andai yang kita wadus kat tu kak, jadi semua ilmu tahmukawi tak ada ilmu lain macam mantik. Tapi kerana boleh cek bab mantik bukan bahas semua, bukan bahas habis. Mantik dak bahas apa? Min haisu. Tengok min haisu tu tempat nak keluar tu baik. Nak keluar tu baik daripada ilmu lain. Kalau kita wadus kat tu, nahwu masuk di mantik, sorah masuk mantik, fiqh masuk di mantik, mustalah hadis masuk mantik, ilmu psikologi pun mantik, ilmu fizik pun mantik. Semua mantik habis. Maka maka ulama mantik cek min haisu tempat dak bahas mantik dah. Min haisu innaha sesungguhnya maklumat tasawuf tasdik tu silu membawa ila majhulin tasawuriyin. Majhul tasawuf. Lepas tu au tasdiki. Jadi telah mana kita ada dah maklumat hak tasawuf, kita ada dah maklumat hak tasdik. Lepas tu kita nak buat macam mana? Yang depan kita tu banyak lagi yang majhul. Banyak yang majhul. Sama ada majhul tasawuf, sama ada majhul tasdik. Jadi cara khutuwat dia, cara khutah dia, planning dia, cara nak gini kena susunkan maklumat sebagai gertak. Kena susunkan maklumat. Kena susunkan maklumat. Nampak tak? Supaya apa susun maklumat? Supaya pergi sampai kepada majhul. Majhul kita banyak kali. Sama ada majhul tu tasawuf, sama ada majhul tu tasdik. Jadi kita susun maklumat. Apabila maklumat kita pergi sampai kepada majhul, dengan cara teknik majhul tadi, jadi maklum. Betul tak? Hak majhul tak depan tu di maklum. Bo maklum maksa depan temu majhul tak? Ada pula majhul depan. Susun pula maklumat. Siapa majhul? Jadi maklum. Bo maklum pak. Ada pula majhul laki tu. Tak suk. Jadi majhul tak suk. Pergi setapat tepat kita dah tak suk dah maklum kita. Dah buat tapak tu. Ada pula depan tu majhul. Susun pula. Pergi pula majhul sampai tu ilmu je kena pergi setangga-setangga tak boleh gaduh. Dia gaduh jadi nak susun maklumat tak tahu kena. Dia apabila susun maklumat tak kena cara, jadi hak majhul depan kita tu duk ada majhul situ. Tak ada maklum apabila. Kalau jadi maklum pun jadi maklum bukan yakin, maklum dengan syubhat, keliru. Jadi syabah meh padahal bukan hakikat.
Kerana apa? Kerana kita susun maklumat tak kena dengan wakil, tak kena dengan kaedah. Baik. Ni ilmu mati dak bahas tu. Cara nak susunkan maklumat pergi kepada benda majhul. Jadi benda kita tak kerti banyak perkara lagi. Baik dah. Kemudian maka ulama letaklah kaedah. Tertib hok maklumat hok tasawur ni. Dah. Maka tasawur ni ada mabadi, ada maqasid. Hok ni pun ada mabadi, ada maqasid. Maka bab tasawur kita tahu dah tasawur idrak makna mufrad. Patut ada banyak lagi benda majhul. Patut hok majhul nak buat guna kena susun maklumat. Cara nak susun maklumat tu. Nah, iaitulah gapo nak susun maklumat. Jadi benda majhul depan kita saat ni tu nak jadi maklum, dia kena melalui dengan takrif. Jadi maqasid dalam bab tasawuf tujuan besar kali kita ngaji tasawuf, kita nak takrifkan benda majhul. Dah. Tujuan kita belajar bab tasawuf supaya kita nak mentakrifkan benda majhul. Benda majhul banyak lagi depan kita. Tidak terhingga. Mana buat guna majhul ni kena melalui dengan takrif. Takrif ni apa? Memperkenalkan. Kadang-kadang kita tu dijamah. Seolah kata benda hak kita tak kenal nak we kenal. Itu panggil takrif. Bahasa tu panggil infinisi. Tujuan dalam bab tasawuf ni maqasid. Maka cara nak buat takrif tu bukan semata tu. Dia kena ada mabadi. Ni kita nak buat takrif masalah satu benda majhul. Boleh kita kata kita buat contoh kita tahu benda majhul, kita katanya ising. Ising majhul nak sebab kita. Ising. Apa ising? Tak erti ni ising. Tak gambar langsung ni. Ni mulut kecil ising. Apa ising? Masa bodoh dia masuk majlis waktu. Dia kecil duduk waktu ngah aja. Dia duduk kecil gapo tahu stamnya ising, stamnya fi'il, stam mubtada. Masa bodoh. Kita bahasa kita pandai cekak dah boleh iplah semua ngaji. Bawa masuk majlis waktu tak tertipu. Buat anda duk kecek benda kita tak litah lepas langsung. Sebodoh lah. Sebodoh kita. Lepas tu kita nak buat guna hok majhul kita banyak itu. Melalui takrif. Pas cara nak susun takrif tu. Bukan semata kita boleh buat ikut C tu. Berartinya nak susun takrif kena terdiri daripada kulliyah khamsah. Dah. Kuliah khamsah. Kuliah khamsah ni panggil mabadi. Panggil mabadi bagi tasawwura. Jadi kita nak susun dalam takrif, kita nak buat takrif apa saja benda majhul tu kena susun salah satu daripada kuliah khamsah. Sudah. Ni kita ngaji ni. Ni kita nak ngaji ni. Sini kita nak ngaji ni. Pergi pula kepada tasdik. Tasdik tujuan daripada bab tasdik ialah dalil aqli. Dalil akal. Dalil akal hak matlamat sekali. Sebab kita nak dakwah satu dakwah kena melalui dalil. Dalil dua, dalil nakli, dalil aqli. Dalil nakli usul fiqh bahas dah. Ulama tak secara dah. Dalil nakli usul fiqh bahas. Quran, hadis, ijma', qiyas, hak mujma' apa, hak ittifaq, hak muttafaq alaih. Hak itu muttafaq alaih di antara empat tu patut mukhtalafi tak kira lah. Tapi bahasanya ilmu usul fiqh. Adapun dalil akli, dalil satu lagi dalil akli, iaitu mantik metodenya. Yang mana ulama ilmu tauhid ilmu dalil akli duk praktik dalam masalah tauhid dan juga ulama lain sebagainya sebagai ulama ilmu sains, ilmu hak sakut paut dengan akal duk dakwa dah tu dalil tu bahasanya ilmu penting. Maka kita nak buat dalil akli nak buat dalil akli tak dapat tidak kena nama mabadi, kena ada humi dia. Mabadi bagi asas ni tujuan iaitulah al-qadaya. Semua insya-Allah kita akan ngaji ni. Wa ahkamuha. Dia kitab kita ada belakang ni. Maka qadiyah. Qadiyah ni makna apa? Jumlah mufidah. Kok nahwu panggil jumlah mufidah. Dan juga hukumnya hukum bagi qadiyah. Maka qadaya wa ahkamuha ni dia panggil mabadi bagi
dalil aqli apa ni mabadi bagi tasdiqat. Maqasid dia ialah ad-dalil aqli ataupun istilah lagi dia panggil al-hujjah. Hujjah. Jadi khulasanya dalam bahasa mantik. Nah, bahasa mantik matlamat besar kali kita ngaji mantik dua perkara besar. Pertamanya nak pandai takrif, yang kedua nak buat pandai dalil aqli. Ni besar kali. Maka dua takrif ni sakut bab tasawuf sebab kita majhulkan tasawuf kena melalui takrif. Yang keduanya benar tasdik hak nazari kita nak menyabitkan benar tasdik. Supaya kita kata alamun hadis. Kita nak tahu kata alamun hadis tu dari mana. Kita bicara kata alam hadis waqi' muhaqqik benar sungguh. Berarti kena berdalil dalil akli. Alam mutaghayyirun maqul mutaghayyirun hadis terbit natijah alam hadis dan sebagainya. Dah ninglah tujuan besar dari kita anjing mati ada dua ya. Takrif bab tasawuf, tasdik iaitu dalil akli ialah bab tasdik. Faham dah? Ni bahasa mantik. Dah. Jadi bahasa mantik kita kecil pula tajuk mantik. Dalam bab tasdik hanya ada 4. Qadaya 1, ahkamuha 2. Al-aks dengan tanaqud. Lepas tu kias. Satu lagi dah akli panggil kias, 4 semua. Qadaya, tanaqud, akah, kias, 4. Gi pula bab tasawuf. Tasawuf takrif satu tajuk. Kuliah khamsah satu tajuk. Nak pergi kepada kuliah khamsah ni kena ada 2. Pertama alfaz, yang keduanya dalalah. Jadi 1, 2, 3, 4. Tasawuf 4 tajuk, tasdik pun 4 tajuk. Jadi semua tajuk dalam mantik 8 tajuk. Dalalah, alfaz, kuliah khamsah, takrif 4. Qadaya, akah, tanaqud, kias 4. Cukup semua 8. Dalam mantik ngajilah kitab mana-mana. Ngajilah kitab besar tak ahlu. 8 tajuk ni taklah. Makna tu kalau kita tak kata 8 tajuk ni makna tu kita tak habis di mantik. 8 tajuk yang dibuat ni ulama letak ni artinya tak apa dah. Tak ada habis di mantik. Artinya kita nak mengatai mantik kena kata 8 tajuk. Pertama dalalah. Kita mula dengan bab dalalah. Lepas tu pergi kepada alfaz. Lepas tu pergi kepada kuliah khamsah. Lepas tu pergi kepada takrif. Cukup tertib mulai kita. Kita mulanya bab dalalah. Pergi kepada alfaz. Pergi kepada kuliah khamsah. Pergi kepada takrif. Habis tasawuf sebelah ni. Lepas tu mula blok bab qadaya. Mulai tasdik kita. Lepas tu pergi kepada bab tanaqud ni. Nah, lepas tu pergi pula kepada bab akah. Lepas tu pergi akhir kalinya bab kias, iaitu kita nak bina dalil akli. Cukup 8. Jadi kita semua ada 8 tajuk. Kita mats isaruji. Beda. Baik lagi mantik. Kenal mantik dah. Namun tak kenal mantik ni. Ni kita perkenal mantik sambil kita perkenalkan takrif mantik disertai dengan maudhu'at. Maudhu' mantik. Baik. Mana? Dalil akli. Dalil akli 8 dah. Ni 5 ni 7 8. Tanaqud dengan akah. Baik. Dah. Ni panggil muqaddimah. Ya dia. Kenal ilmu ni ilmu tak serengah ke? Banyak sikit bahasa dia. Baik. Takrif beda. Pedah ngaji ilmu mantik buat apa boleh duk ngajinya? Setelah mana kita tahu dah. Tujuan bab tasawuf takrif. Tujuan bab tasdik ialah dalil akli. Jadi tujuan je mantiknya tujuannya nak betul cara kita nak takrifkan benda majhul tu. Nak betul cara pemikiran kita. Takut berlakunya silap dalam mikir. Faham tak? Jadi tujuan je mantik supaya kita nak betulkan cara pemikiran kita. Sama ada pemikiran kita bab tasawuf dan juga pemikiran kita bab tasdik. Takut pergi silap, takut pergi salah. Seperti kita nak takrifkan benda majhul, jadi kita takrif kita tak kena. Supaya kita kata boh kita buat mudah-mudah. Kita kata kucing. Binatang kucing. Bagi orang tak tahu, dia buat takrif lah dah. Buat takrif gimana tu, orang tak kenal kucing saat ni tu. Orang tak kenal kucing saat ni, boleh dengar orang baca takrif, dia gambar rupa apa.
rupa lembu. Jadi gambar rupa lembu. Boleh kita tengok lembu pak, ni kucing. Buat apa? Dengan takrif dia. Takrif ni mau takrif sebab kucing majhul nasbah ya. Lepas tu dia tak kenal. Lepas tu ni mau takrif lah dia. Orang takrif tu tak kerti kaedah takrif. Takrif dengan apa? Dengan panda, bahasa dia panda gitu. Tak ada ngaji kaedah takrif. Pasal takrif, buat takrif pak, orang dengar tak dia. Dia pergi pahal takrifnya, jadi pahal nampak serupa rupa lembu. Dia kita tengok lembu. Ha ni kucing ni. Ya ni kucing aku ngaji takdir ni. Ha tu dia panggil silap lah. Buat apa silap? Kerana orang takrif itu silap. Apabila orang takrif silap, orang dengar pun silap pahal juga. Apabila silap pahal, dihukum tak benda pun salah. Dia kata lembu kucing. Ha kucing pun lembu. Lain tu. Dihukum lain. Tapi itu kena ngaji, nak ngaji mati tujuan situ. Tujuan situ. Begitu kat Pak Tasdik. Pak Tasdik kita dakwakan satu benda supaya duk khilaf di antara falasifah Ahlussunnah. Falasifah katanya dunia koding dan sebagainya. Jadi dia hukum saat ni tu dia bagi dalil. Dalil dia saat ni tu dia silap susun dalil. Cara nak susun dalil tu. Maka tu baik natijah silap. Tu baik matlub silap. Apabila tu baik maksud dia tak pergi tu. Dia tak pergi hak matlub tu. Matlub ni hak benda kita nak buat amal ataupun benda yang kita nak pergi. Pasal pergi tak kena situ, dia tak kena. Kenapa? Kerana dia susunkan dalil ni, susunkan ni qadaya, susun kita tak kena kaedah. Tu baik dia tak kena. Sebab itulah kita ngaji mantik tujuannya nak jaga ilmu kita, nak jagakan ilmu kita hak tak tahu lagi tu nak jadi tahu dengan waqi' kena dengan sahih sama ada tasawwur dan tasdik. Nak kena dengan waqi' dengan semua. Tapi itu Imam Ghazali terina man la ma'rifata lahu bil mantiq la siqata lahu bil ilmi. Siapa tak erti mantik, orang itu tak ada siqah ilmu dia. Sebab apa? Sebab tasawur, dia tasawur pun tak kena. Dia tak meraikan kaedah. Dia tasawur ikut si. Begitu kat bagi tasdik. Yogi hukumkan yogi hujahkan satu hujah dengan tak kena dengan kaedah. Jadi tak ada siqah ilmu dia. Imam Ghazali kata man la ma'rifata lahu bil mantiq la siqata lahu bil ilm. Barang siapa tak pandai mantik, barang siapa tak erti mantik, orang itu tak ada siqah ilmu dia. Ilmu dia tu tak ada dipercaya. Kenapa? Kerana ilmu yang melalui dengan ta'rif, kerana ilmu yang melalui dengan dalil. Pasti tak pandai nak ta'rif, ataupun dia tak faham ta'rif orang buat, ataupun dalil pun dia tak erti nak buat, ataupun ulama buat dalil faham pun, ulama buat dalil pun dia tak faham. Maka tak ada siqah lah ilmu dia. Kalau itu mantiknya besar. Perannya besar. Itu dia panggil, kita katanya apa dah? Kelebihan ataupun faedah kita ngajak ilmu mantik. Kemudian hukum pula. Dah setengah daripada mabadi asyarah hukum. Saat ni takrif maudhu' kali tu dah. Dah faedah. Lepas tu hukum ulama duk bahas sebab mantik ni, mantik tu bit dua. Mantik hak campur dengan falasifah. Lepas tu mantik hak bersih daripada falasifah, daripada sesak falasifah. Mantik hak bersih daripada sesak falasifah, hak ni tak ada khilaf di antara ulama, harus ngaji. Seperti kitab kita ni mantik Syawuji, tak ada khilaf di antara ulama. Bahkan tengok ulama kata fardu kifayah, tak pandai tak boleh. Satu jemaah kena reti mantik, tak reti mantik dosa habis terapa. Nampak dah tu? Dah. Jadi nak ayat kata ni mantik hak tak campur dengan kekufuran falasifah, tak ada khilaf di antara ulama. Adapun mantik hak campur dengan kufur falsafah, khilaf ulama. Tu baik tiga golongan ulama. Maka tiga ulama hak sebut-sebut lagi kita tu semua tu tokoh kita ahli sunnah wal jamaah. Kita kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, makna kata ngaji, harus ngaji, boleh ngaji. Mantik hak campur dengan falasifah, ngaji. Mari Imam Nawawi dan Ibn Salah, Imam Sayuti, nah tiga-tiga ulama ni haram ngaji, haram tak boleh ngaji. Mari Imam Subki rahimahullah Tajuddin Subki rahimahullah taala, nazar, kena fikir, kena tengok. Sekiranya kalau orang tu
iktikad dia tu reti dak ahli sunnah wal jamaah, reti beza dah mana ahli sunnah, mana mutasalifah, mana ahli sunnah, mana mu'tazilah, mana ahli sunnah, mana karamiyah, mana ahli sunnah, mana jahmiyah. Reti beza dah. Maka orang ni boleh ngaji. Boleh ngaji. Kalau orang ni tak reti beza lagi, tak reti beza mana ahli sunnah, mana tak reti, tak campur aduk, tak tahu apa lagi. Tak peling lagi. Orang ni haram ngaji. Sebab apa? Kalau kacang ngaji punuh pemikiran, punuh etikad dia. Setengah daripada kitab kita tak kitab hak mantik, hak tak campur dengan falasifah, maknanya mantik hak kita ngaji, salah satunya mantik Sawuji kita ngaji ni, kita akan ngaji bagi Asyid Abhari. Yang keduanya mantik Sulam yang kita dah khatam dah, bagi Abdul Rahman Al-Akhdari dan segala syarah dia. Begitu kat mata kita ni segala syarah dia. Satu lagi kita Tahzibul Mantiq bagi Sa'd Taftazani, segala syarah dia. Dan juga satu lagi kita Matnus Syamsiyah bagi Najmuddin Katibi, segala syarah. Maka pak mata ni lah orang buat ngaji le mantiq. Banyak lagi benarnya, tapi pak ni orang panggil buat ngaji. Mulai daripada Mati Sawuji, naik kepada Mati Sulam, naik kepada Tahzibul Mantiq, sekali dengan Mati Syamsiyah. Kitab mantik hak diharah, hak khilaf tadi. Khilaf di antara ulama haram kau boleh kau tadi tu. Seperti karenge hak Imam Razi. Karenge Imam Razi. Seperti kita afkal al-muhassal fil afkal hukama wal mutakallimin. Karenge Syekh Guru Ibn Sina. Kitab Ibn Sina semua. Isyarat Tanbihat, kitab Burhan, kitab An-Najat, kitab Asy-Syifa. Banyak lagi kitab Ibn Sina. Kitab mantik Ibn Sina tu khilaf ulama. Kalau turut Imam Ghazali boleh, turut Imam Nawawi haram. Kalau turut Imam Subki tengok. Kalau kita mahir dah reti beza dah ahli sunnah wal jamaah, ngaji ahlan wa sahlan. Kalau kita tak reti lagi, yang hidup ngaji belik mai, pelik be. Dah mantik tu. Dan juga karenge kita kata karenge Imam Baidawi, seperti kitab Matolek. Tak boleh ngaji haram. Manggil khilaf, bukan haram, khilaf di antara ulama. Karenge Imam Farabi, Kendi, dalam kata Farabi, Kendi, Ibn Rushdi, karenge mereka ni mukhtalaf, khilaf di antara ulama. Maka kita nak ngaji mantik tu, ngaji hak ni dulu. Kita orang tak reti, ngaji hak ni dulu. Tu dia panggil khilaf. Lepas tu kita sikit kita tambahnya mantik ni main mana. Tu masa bab hukum. Lepas tu kita nisbah ilmu mantik dengan ilmu lain, apakah hubungnya? Ilmu mantik sebagai jadi alat ilmu lain. Ilmu mantik dengan ilmu nahwu, apa hubungnya? Jadi ilmu mantik jadi alat ilmu nahwu. Ilmu mantik dengan ilmu fiqh, apakah hubungnya? Ilmu mantik jadi alat ilmu fiqh. Jadi alat tu fiqh, tu fiqh buat takrif. Ilmu fiqh hanya kena kat ilmu mantik. Tu fiqh apa dah ulama hadis nak buat takrif dari ilmu mustalah dia, hanya pakai mantik, kena pakai kaedah. Cara yang dibuat oleh ilmu mantik walaupun dia tu tak ada masyhur dalam mantik. Ulama nahwu nak buat takrif dia, kena pakai kaedah mantik. Sebab itu ilmu mantik ni kata Imam Ghazali panggil mi'yarul ulum, ukur bagi segala ilmu. Mi'yar ulum. Kata Syekh Ibn Sina raisul ulum. Mantik dia panggil rais al-ulum, segala ilmu tak kau bermain mantik panggil rais. Biasa nampak kitab nipis ni rais ni. Raisul ulum. Imam Ghazali kata mi'yarul ulum, mana ukur dia bagi segala ilmu. Berarti ilmu lain kena tupai dia. Mana dalih kita tengok ilmu main mana tak ada takrif. Semua ilmu kena ada infinisi, semua ilmu kena ada takrif. Pas nak buat takrif tu dengan apa? Ni. Kali itu besar mantik, besar. Besar sungguh. Bukan kata besar Allah tak, besar sungguh. Pengaruh habis segala ilmu. Dah. Kamari kita pergi pada sejarah sikit. Jadi mantik ni bila timbul? Itu soalan dia. Mantik kalau kita tengok Nasyiah semua, kalau tengok kitab mana pun mantik orang karim mula iaitu Aristoteles ataupun Aristotle. Waktu mula-mulanya karim. Oleh kerana pada masa dia tu ada satu jemaah yang panggil Sufustaiyin.
Iyun. Dah. Jumuah ni. Supaya kita nama orang nama jumuah. Maka jumuah ni ya gapo ajaran dia. Ya ajaran dia ya sebar kepada masyarakat. Apa saja benda kini kala kita ni panggil kaun. Panggil akuan. Kini kala kita ni hukum, nak hukum hasan atau qabih peribadi orang masing-masing. Fardiyah orang masing-masing. Nak hukum kita nak tengok benda suatu benda kini kala kita ni kan. Berarti kita nak atas benda ni hasan, benda ni qabih diri peribadi masing-masing. Ikut. Makna kata kita hukum. Yang tak ada benda buat jadi tak ada benda buat ukur dia. Kenapa tak? Supaya kita kata syarikah curi. Bagi kita kata molek. Jadi syarikah bagiku kata sifat mahmudah. Boleh kata apa? Orang lain boleh kata apa? Deh. Bagi orang lain kata syarikah sifat mazmumah. Bagi demo, biar ikut demo. Biar demo. Bagi kita mahmudah. Lepas tu jadi kulit curi. Sebab bagiku sifat mahmudah. Nampak tak? As-sabr. Bagi kita mahmudah. Bagi demo mazmumah. Kau demo makna mazmumah. Jadi semua benda kiling kala ni akuan, semua benda ni ukur molek tak molek peribadi orang masing-masing. Apabila dia upah tu selain masyarakat. Masyarakat nak buat benda-benda tak boleh. Curi. Aku kata molek. Kita pergi curi. Jadi nak buat alih. Jadi fawda, jadi fitnah masyarakat. Jadi makna ta Sufustai ini duk mengatasi masyarakat Yunan tu beratus tahun juga. Sebab Sufustai ini bukan masuk Aristotle, masuk guru bagi guru dia. Iaitulah Sukra. Sukra lah orang berdebatnya mula-mula. Buat aku mana punuh habis masyarakat. Sukra, mati Sukra, mari pula anak murid nama Aflatun. Aflatun ni kalau bahasa Inggeris dia panggil Falaton. P-L-A-T-O-N. Falaton. Guru bagi Aristotle. Maka dia pula mendebat. Maka tak ada lagi. Mari masa Aristotle ni dia tengok guru dia, tengok suasana, dia buat kaedah. Dia buat kaedah nama kita organum. Organ ni bahasa Yunan, bahasa Arab dia panggil alif waw jadi organon. Kalau bahasanya organon. O R G A atau N O N organon. Dah jawab kaedah. Apa makna organon? Terjemah bahasa Arab panggil al-alah. Alat ataupun qawaid. Maka dalam organu Aristotle ni ada semua 8 tajuk. Organ ni kena pada mantik dah. Tajuk pertama makulat. Iaitu makulat asyarah. Duk ngaji duk bahas jauhar, ara, zaman, makan, mil, idafat semua. Maka dalam makulat ni lah ada forok dia pecah-pecah tu duk bahasnya masalah isawuji. Ni isawuji. Gapo makna isawuji? Isawuji makna kuliah khamsah. Jinas, specie yang duk bahas kelima hal kata. Duk bahas dalam organ Aristotle duk bahas dalam kitab dia tu. Hak tu hak perkara mula-mula panggil makulat asyarah. Makulat. Kepada yang kedua dia panggil ba'ibarah. Dah. Atau ibarah ni dia bahas bab ta'rif, infinisi, cara nak ta'rif gapo. Betul tak? Dia bahas bab ta'rif. Kepada hak yang ketiga iaitu tahlil ula. Tahlil ula ni kena kepada apa? Iaitulah bab qadhiyah. Ni qadhiyah ni. Qadhiyah tapi qadhiyah qadhiyah ya iaitu qadhiyah hamzah iaitu dia bahas bab qadhiyah. Apabila kita boleh lafaz susun lafaz jadi jumlah mufidah. Lepas tu nak susun dan nak kecek dipanjang ke mana? Dia panggil bab tahlil ula. Lepas tu ada mustalah dia hak tu terjemah syarat dah tu. Yang keempat panggil tahlil saniyah. Tahlil saniyah ada 5. Saat ni 3 dah. Mana 5? Burhan. Nak buat guna dalam yakin. Khatabah nak bakit semangat demo. Jadal nak menjadalah, nak munazarah dengan demo lagu mana? Jadal. Nak berdebat, nak munazarah. Cara nak munazarah ke mana? Lepas tu syekh ni nak menakuti, nak targhib lagu mana? Panggil syekh. Akhir sekali lawan dia safsatah. Safsatan ku lawan hak sejati.
Sufustai tadi lah. Semua lapai tajuk dari kita organun. Ini asal timunya mantik secara ilmu mantik. Nama kita organun. Kita ni diterjemahkan kata-kata lah kita ni. Mana awak ilmu mantik deh di dunia hok tercatat. Aristoteles ataupun Aristotle. Maka mari dunia Islam mari ni iaitu masanya Ma'mun, Khalifah Ma'mun mengitah Darah Abbasiyah. Khalifah Ma'mun ni orang yang biarkan yang minat kepada ilmu sains, ilmu falsafah. Nah, maka ia suruh kepada orang bijak-bijak kepada tu kita terjemahkan kitab Yunani sebab ia dari kitab sejarah mimpi. Yang mimpi Ma'mun mimpi ni temu dengan orang tua temu. Nah, yang mimpi tengok orang tua. Orang tua tanya dia, "Man Hasan?" Gapo Mal Hasan? Apakah benar-benar molek? Dia tak jawab. Maka dia tu patut orang tua tu jawab. Al Hasan iaitu ma hasanahul aql. Benar dimilih baik oleh akal. Patut summa ma hasanul jumhur. Benar dimilih molek oleh orang agama. Patut akhir kali duk hewat dari tu patut tanya man anta. Patut orang tua tu jawab ana Aristoteles. Ana Aristoteles, aku ni Aristotle. Dia bangun pak. Dia sedengak Aristotle. Pia Aristotle. Tu orang bijak-bijak, pia pandai luah-luah dia panggil bis. Orang bijak-bijak bahasa asing daripada bahasa Arab. Ya khalifah. Pia tek pandai luah tu luah ni. Ada panggil-panggil semua. Pia Aristotle ni pia. Ada kalian kita kenal. Kalau gitu minta kepada semua ni baik kita Aristotle terjemah kepada bahasa Arab. Tak apa ni. Duit. Kalau kita tak ada bajet ni. Patut terjemah. Setengah daripada terjemah masa tu nya Farabi atau Kendi masuk lagi terjemah juga. Lepas tu banyak lagi lah. Hanin Ibn Ishaq orang terjemah. Maka kita Aristotle yang terjemah mula sekali daripada luar Yunani kepada Arab ialah ilmu mantik. Ilmu mantik mula sekali. Lepas tu ilmu lain, ilmu fizik, ilmu falak, ilmu lain lagi lah terjemah pergi kepada. Dari situlah masyarakat Islam dah kenal katanya ada weh mantik, ada weh ilmu ni. Padahal sebelum pada tu Quran hadis dah siap dah. Cara kita nak mikir kita orang Islam ada dah prinsip cara berfikir ke. Maka mantik mari dunia Islam dua golongan ulama kita. Tengok ulama kata Allah tolak tu apa ni? Benar tak molek ni? Benar canggah dengan agama ni. Tengok dalam tu. Ya Aristotle ni bukan Islam kan? Buat contoh. Tengok ulama hai tak apa kita ambil dah tak apa. Tu ambil dua. Mu'ayyid dengan mu'arid. Setengah daripada orang mu'aridnya Imam Syafi'i kita, Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dan ni. Termasuk akhir kali Imam Haramain orang hak tak sokap. Ya ada sebab. Lepas tu tengah daripada hak ni Farabi, Kendi, Ibn Sina masuk fok mu'ayyid. Kalau tadi mu'arid lawan. Mari Imam Ghazali nak tengok dua pihak dia cari ilat. Apa boleh buat tu? Apa boleh buat tu tak kena? Apa tak kena? Dia tengok apa boleh buat tu dia Imam Haramain pun tak setuju kok. Apa boleh tu tak setuju? Tengok. Tak lain tak bukan kerana misal. Contoh dalam kaedah dia kena ada contoh. Nah. Sini ya ni. Sini nampak. Dia west mula. Lepas tu tambah idafah banyak. Hak kita ngaji ni bukan semua hak Yunani semua idafah tambah semula. Maka bahawa sudah idafah dia anggap baik masuk dalam ilmu ulum syar'iyah. Masuk dalam ilmu syarak, masuk dalam muqaddimah usul fiqh. Tapi itu digelarkan Imam Ghazali mujaddid, orang tajdidkan. Sebab dia proseskan mantik ni salah satunya orang panggil jasa dia proseskan mantik jadi molek. Lepas tu mantik asal tak di muqaddimah ilmu sains jadi muqaddimah ilmu syarak. Dalil kitab Mustasfa. Kalau kita tengok kitab Mustasfa, kitab usul fiqh tu serobok mula-mula tu tak ada bahagian malaikat ilmu mantik. Guna perbuatan Imam Ghazali ni tak reti usul fiqh kalau tak reti mantik. Tak akan reti usul fiqh sama sekali kalau tak reti mantik. Maka perbuatan Imam Ghazali tak ada piarak. Tak ada pihak tolak, bahkan nemu puji, nemu apa jadi ilmu masyarakat Islam, dunia Islam jadi khoyanguk, khomolek, khotatawur, jadi khokmah, khokejak dan sebagainya. Habis itu berlepas pada Imam Ghazali itulah jadi taksir pengaruhnya Imam Ghazali semua tu mantik bish.
habis jerak mantik. Jadi jerak ulama tu ni mantik pe. Walaupun dia tu tak ada masyhur dalam ilmu mantik, tapi otak pada cara pemikir dia tu mantik. Sama ada dia buat ta'rif, sama ada dia buat dalil. Sama dia buat ta'rif, sama dia buat dalil. Lagu itulah hingga sampai kita ni. Tapi itu ulama kalim mantik dan sebagainya. Aning sejarah mantik cara sepitah lalu. Dah. Kemudian insya-Allah muhadarah qadimah kita akan masuk pengaji kita muhadarah pertama, iaitu kita Mats Isawuji bagi Asiruddin Al-Abhari. Maka kat ni saja pada hari ini, insya-Allah kita temu pula pada muhadarah qadimah. Kemudian kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wallahu a'lam.